Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tak nampak. Rindu ke tak madam ni? Rindu. Yelah tu, pada suka kan? Rindu. Alright, macam mana kelas apa hari Ahad hari tu? Ahad malam, okay. EWP. Kelas dengan Abah Azim. Settle dah? Bila balik college? 21/11. So ada lagi sebulan lebih lah dekat rumah tu. 2 bulan. Soalan puzzle yang madam share semua tu boleh jawab ke tak boleh? Boleh. Hanan seorang je boleh, orang lain? Boleh. Senang ke susah? Okay, hari ni madam nak kita continue kita punya last 2 chapter, digestive dengan urinary renal. Right? So hopefully semua orang ready lah. Slide pun madam nak share awal, tutorial pun madam nak share. Cuma hari ni kita just buat quick revision untuk digestive dan urinary system, ataupun you dah biasa dalam tu kita panggil dia sebagai renal system. Alright. So we proceed untuk okay, kita proceed dengan digestive. Wah, siap ada transition lagi. Okay, bukan madam yang prepare slide ni. So digestive system, basically semua orang tahu. Kalau tak ada digestive system ni, semua orang tak boleh survive sampai hari ni sebab kita semua memerlukan tenaga untuk hidup. Dari mana you dapat tenaga? Dari semua sumber makanan, minuman yang diambil. So basically untuk human system daripada awal dulu kini dan sama je madam kena highlightkan, you have to know the anatomy and physiology of digestive system. Okay, untuk digestive system cuba you imagine kalau you diberi makanan, first you akan ambil makanan tu dengan menggunakan tangan. Kan, you nampak contoh makanan apa kita nak bagi contoh sekarang. Okay lah, you makan benda-benda biasa lah, you makan Big Mac. So you akan pegang dengan tangan. Seterusnya you bawa Big Mac tu pergi mana? Terus pergi kat you punya intestine? Tidak. You terus bawa Big Mac tu ke mulut. Kan? Mulut you tu biar duduk diam saja atau dia kena buka? Kena buka kan? So Big Mac masuk dalam mulut dengan keadaan yang terbuka, lepas tu digigit oleh gigi. And then barulah you kunyah. Kalau ikut sunnah 44 kali kunyah. So sewaktu you kunyah 44 kali tu, makanan tu akan bercampur dengan saliva yang berada di dalam mulut. So seterusnya dia akan ditelan dengan masuk ke dalam saluran esophagus. Kalau kita belajar dalam chapter 5 pulmonary, udara yang disedut, okay, dia masuk ke dalam satu saluran yang kita panggil trachea. Trachea dan esophagus ni dua benda yang berbeza tetapi pada kedudukan yang sama. Okay, you boleh pegang kat you punya neck, around dekat situ lah ada trachea dengan you punya esophagus. So, digestive system is responsible for taking whole food and turning them into energy and nutrient to allow the body to function, grow and repair itself. So, perlulah ada digestive system, as I mentioned just now, is for your energy. Sebab you semua dapat energy dari sumber makanan. So, ada dua function sahaja untuk digestive system. Kalau kita tanya, if the question asks you what is the main function of digestive system, there is only two major function. The first one is digestion and the second one is absorption. Tapi kalau soalan tu dia spesifik sekali, dia cakap, okay, that state two function of small intestine. So you kena pergi kepada intestine lah, you tak boleh bagi tahu function untuk digestive system. Right? So digestion, the first
major function is digestion, responsible for breakdown of the various food of and liquid needed. Breakdown means kita menjadikan makanan yang you ambil kepada molekul yang paling kecil supaya senang untuk dicernakan dan diserap. Okay, the second one is absorption. Dia adalah tanggungjawab for absorbing the various type of nutrient for sustainability of human body. So tadi digestion untuk breakdown, kita nak jadikan dia molekul yang paling kecil. And then the second one is absorption. Absorption dia akan menyerap semua nutrien yang diperlukan oleh badan. So this is the anatomy and physiology. Okay, kalau you perasan this one, the number one track is, saya kepada highlight. Sorry, highlight. So number one is ditulis itu esophagus. So ni lah esophagus yang Madam bagi tahu tadi. First mesti masuk dalam esophagus. Masuk dekat mulut, digigit dan ditelan ke dalam esophagus. So you kena refer kepada color first sekali warna biru. Esophagus baru pergi kepada stomach, perut. Okay. And then kita pergi kepada liver, number 3, hati. Alright, and then number 4 kita ada gallbladder. Okay. And then pergi ke number 5, pancreas. Ini yang warna biru kecil ni pancreas and so on lah. Kita ada small intestine, kita ada ileum, we have colon. Okay, colon ni also known as a large intestine. Right, and then we have a number 9 is rectum and 10 is anus. Anus ni tempat you keluar lah. Keluar apa? Bukan tempat manusia keluar, tempat you keluarkan pelaburan-pelaburan yang tertentu. Okay, so basically structure yang kita boleh classify kan di dalam digestive, kita ada dua structure, main structure. First you kena tahu track dia dulu. Track ataupun sebelum ni kita guna pathway ataupun kita panggil laluan dia. So you have to know the track. Apa laluan makanan sebelum dia jadi breakdown, sebelum dia di breakdownkan dan diabsorb. The first mesti masuk ke mulut, lepas tu pergi ke pharynx, and then masuk ke esophagus, pergi ke perut, small intestine, and last is large intestine. Yang ini dia punya track ataupun kita panggil checkpoint lah. Okay, yang makanan tu wajib lalu. So bila ada checkpoint ni, you boleh tahulah yang ni ialah track. Kalau organ, accessory organ, yang ini yang menghasilkan. Kalau kita tengok nanti in detail, untuk accessory organ selalunya dia akan menghasilkan hormon ataupun enzim. So such as kita ada kat sini ada 4 accessory organ. We have salivary gland, kelenjar apa nama tu, saliva, ileo, and then we have liver, dia ada melembeskan enzim dekat situ, and gallbladder, and lastly is pancreas. Okay, so yang warna hijau, this green color is a tract, right? Mouth, masuk dekat mouth, pergi ke pharynx, ditelan dalam esophagus, pergi ke perut, seterusnya ke intestine. Small dulu baru pergi besar. Kalau you tengok small ni dia sebelah dalam. Okay, so sesuailah dengan laluan yang Allah dah create. Pergi ke esophagus, stomach, you tengok color stomach ni warna orangey brown. Okay, dia terus ke small intestine. Lastly, small intestine ni will connected to colon ataupun kita panggil large intestine sebelum dia dipergi kepada rectum and anus. Okay, so this one is digestive tract. Very simple. Kalau you tahu macam mana nak makan, so you should know how to imagine the tract of digestive or digestion. Okay, so bila kita kata tentang pemakanan, of course is a very close to mouth or oral cavity. Yang ni you tengok iklan dekat TV pun you dah tahu dah what is the oral cavity. Okay, tahu tak oral cavity tu apa? Mulut. Okay. So the mouth ataupun oral cavity ni ialah first part of digestive tract lah. Sebab apa? Okay, first kali kena masuk dekat mulut. So itu yang dipanggilnya mouth ataupun oral cavity. Let's say soalan tanya, state two function of oral cavity. Dah gelabah. Madam tak cakap apa oral cavity, Madam saya cakap mouth. Okay, mouth or oral cavity is the same point. Okay, kalau di dalam digestive tract, the checkpoint number 1 is mouth or as known as oral cavity. So function mouth ni semua orang tahu untuk menerima makanan
by ingestion break up into small particle. Okay, fungsi mulut ni dia terima makanan you makan. You makan Big Mac besar masuk dekat mulut, dia jadi kecil, and then you kunyah lagi 44 kali. So you dah break the particle into the smallest particle sampailah you boleh telan ke dalam esophagus. Alright, so di samping you kunyah, you juga tanpa sedar, this one is unconscious atau parasympathetic CNS yang ni yang without kita punya kawalan, kita tak kontrol pun IDO tu keluar sendiri. So waktu you kunyah 44 kali tu, okay, makanan yang dah di breakdown to small particle dia akan mix dengan you punya ileo saliva. Alright, the lips and cheeks, okay, you punya bibir dan dagu ini membantu untuk mengontrol makanan tu, untuk hold supaya dia tak, kalau you tak ada bibir, just bayangkan you tak ada bibir, you ada gigi je. Okay, kalau you makan tak ada bibir, so Big Mac tadi akan terpecik-pecik keluar. Okay, sebab tu dijadikan bibir dan juga cheek ini untuk bantu kita kawal makanan di dalam mulut. Okay, selain daripada itulah part of digestive, mulut kita juga ni, oral cavity ini ialah formation of words for speech macam sekarang. Okay, besar lah. You dengar besar, dia bergantung. Okay, kita bukan macam snake. Kalau snake, you nampak snake tu kecil je, sebesar tangan you. Tapi bila dia nak makan kambing ke, kucing ke, ayam ke, dia boleh membuka seluas-luasnya. Manusia tidak ya. Okay, the palate is the root of the oral cavity. So palate tu ialah root ataupun you punya palate tu lelangit lah. Okay, lelangit. Okay, it's separate of oral cavity from the nasal cavity. The anterior portion of the hard plate is supported by bone. Okay, plate ni penting lah untuk you control juga, untuk you kawal makanan. Dan lelangit ni juga kalau you perasan, kalau you tolak dengan you punya tongue, okay, lidah, dia akan rasa geli geleman. Itu ialah salah satu bentuk sense. Alright. The posterior portion, the soft palate is skeletal muscle and connective. So kenapa kita ada sense? Okay, yang ni related balik, you relate balik dengan chapter sebelum ni. Kita belajar tentang muscular system. Kita ada connective tissue, additive, what else? Ada epithelial, ada 4 jenis tissue, type of tissue tu. Jadi sense ni ialah dia bergantung kepada jenis-jenis tissue yang terdapat pada kawasan tersebut. Okay, so waktu kita telan, okay, during our swallowing, the soft palate and uvula move upward. Okay, yang ni, you punya lelangit ni, sewaktu you telan, dia bergerak, kita tak sedar pun, dia bergerak ke atas dan ke belakang untuk menolak sebenarnya makanan you ke dalam saluran esophagus. Alright, there is 2 different set of teeth developed in the mouth, 3 pair of major salivary gland and numerous smaller ones secrete saliva into the oral cavity. Okay, you just kena tahu apa yang berlaku di mulut. Function dia ada 3 je tadi. Last kali semua orang ingatlah untuk membantu kita bercakap. Okay, yang lagi 2 function untuk oral cavity atau mouth ni tadi untuk memasukkan makanan, dan yang kedua untuk lip dengan jaw, cheek untuk mengontrol ataupun hold makanan. Okay, next kita ada pharynx. So ini checkpoint yang kedua, pharynx. Okay, ni mulut, right, ini ialah pharynx. Pharynx ni kawasan dekat mana terletaknya kita punya area yang lagi lembut lah. Kalau you masuk jari, tercekik tulang terlekat dekat tekak, you joloklah jari sampai ke anak tekak tu, you boleh rasa kan. Okay, dekat situ kawasan-kawasan lembut tu sebelah situ, dan ke atas lah, start daripada you punya nasal ataupun nose tu, yang tu yang kita tak nampak dengan mata kasar, yang tu kita panggil pharynx. Okay, pharynx is a fibromuscular passageway that connect the nasal and oral cavity into larynx and esophagus. Okay, dia connectkan di ke sini, kawasan ni. Okay, dia connectkan di antara saluran pernafasan dan juga mulut. Kalau you perasan, kalau you tersedut, tersedut air berlebihan dekat hidung, air yang berlebihan tu akan keluar dekat mana? Dia akan keluar kat mulut ke? Hidung. You dah sedut, contohlah, Media bagi contoh kotor sikit Media rasa semua orang pernah mengalami benda ni. Sewaktu you kena flu, sesama, you sedut hingus tak nak bagi dia terjatuh kan dekat hidung. So you sedut punya over sedut. Jadi hingus tu dia jatuh ke mana? Tekak. Tekak.
Okay, mulut. Jadi itu ialah nak bagi tahunya location pharynx ni, dia menggabungkan di antara you punya nasal dan juga you punya oral cavity. Kat situ kawasan dia di laluan yang sama. Alright, cuma dekat nasal yang tadi kita sedut air. Kita sedut udara. Jadi udara dia akan bila sampai je dekat laryngopharynx ada dua tube ataupun dua laluan yang udara akan terus ke trachea. Kalau makanan dia akan terus masuk dekat you punya esophagus. Alright. It serve both of respiratory and digestive. So pharynx ni dia ada dua lah function. Dia terlibat dalam you punya digestive, dia terlibat juga dalam you punya respiratory. Okay. So yang ini, yang ni yang you nampak ni, okay, yang di highlightkan colour ni ada brownish and also the pinkish. This one is esophagus. Kalau you perasan dekat belakang esophagus ni ada macam tulang-tulang panjang straight line, that one is a trachea yang menggabungkan dekat you punya bronchi ataupun you punya lung. Okay. So next kita ada esophagus. Yang inilah kita panggil highway. Okay, tapi tak ada speed trap. Ini tadi sebelum jumpa keluar tu masuk highway esophagus. So esophagus ni ialah collapsible muscular tube about 25 cm long that serve as a passageway for food. Okay, kalau dia tanya passageway for air, you boleh jawab that one is a trachea. But if the question asks for food, you should know that is a esophagus. So as it descends, it is posterior to a trachea, posterior di belakang trachea and anterior to the vertebral column. Di belakang trachea you di depan, esophagus you berada di belakang. Okay, the mucosa has gland that secrete mucus to keep the lining moist. Okay, mucus ni lebih kurang macam lendir lah, okay, untuk memastikan the condition ataupun the environment and the surface of the esophagus sentiasa dalam keadaan moisture, lembab. Okay. Senang kalau you bayangkan saluran esophagus you kering, you dapat makanan tu kena telankan, dia lalu ke esophagus yang keadaannya kering, so you akan rasa kesat sangat, susah untuk menelan makanan. Sebab tu dijadikan esophagus tu berciri karakteristik antara karakteristik yang dia ada ialah moisturized. Okay, memudahkan pengaliran atau proses nak telan makanan tersebut. Okay, next kita dah pergi mulut, oral cavity, kita dah pergi pharynx, and then kita dah lalu dah esophagus. Okay, you dah pergi highway, then kita kena masuk ke dalam stomach. Alright, so apa yang berlaku dekat stomach? Stomach ni perut. Okay, jauh di mata, dekat di hati. Itu ialah jawapan dia ialah stomach lah, jauh dekat mata tapi stomach ni dekat dengan liver, dekat dengan hati. So stomach which receive food from esophagus, okay, perut ni dia menerima makanan daripada esophagus tadi, dia berbentuk C shape. Okay, kalau stomach, you kena ingat stomach dia bukan tract tapi dia dah pergi kepada organ. C shape organ located in the upper left quadrant of the abdomen. Okay, upper left quadrant. Okay, sebelah atas abdomen you, sebelah atas sikit, bahagian kiri. Okay, itu ialah you punya tempat perut. So sama ni semua orang, saya sakit perut, you pegang betul-betul abdomen yang dekat pusatnya, itu sebenarnya intestine, you punya usus. So should be you kena cakap saya sakit usus. Kalau nak logik lah. So your location of your stomach betul-betul dekat upper left quadrant of your abdomen. So its capacity varies, but in the adult average about 1.5 liter. Although in some individual it may hold up to 4 liter. So basically untuk semua manusia capacity untuk stomach you ialah 1.5 liter, tapi ada juga kes-kes yang terpencil dia boleh menampung sehingga 4 liter makanan. The stomach wall has 3 smooth muscle layer. Okay, the innermost is oblique and the middle is circular, the outermost is longitudinal. So itu ialah nama-nama kita punya muscle layer yang berada di stomach. Okay, food enter the stomach through the cardioesophageal sphincter.
A circular band of smooth muscle form a pleuric sphincter which act as a valve between stomach and small intestine. Jadi ni dari you punya saluran esophagus. Okay, you tengok dekat gambar yang madam tunjuk highlight ni, saluran esophagus yang last sekali. So sebelum dia masuk ke dalam you punya stomach, ni ada kita panggil yang you nampak laluan dia sedikit kecil dan sangat rapat. Itu kita panggil lower esophagus sphincter. So yang inilah dia boleh dijadikan, boleh juga digambarkan sebagai valve ataupun injap. Sama macam jantung, kita ada tricuspid and bicuspid, tapi dekat dalam stomach kita ada lower esophagus sphincter. Maksudnya ni hanya membenarkan pengaliran makanan itu satu hala je, dah masuk and dia close. Masuk close, okay? So bila dia dah sampai dekat dalam stomach, cukup masa, ni kalau you nampak lah ni. Okay? You nampak dekat pyloric sphincter ni, dia adalah salah satu laluan juga yang boleh panggil valve juga. Makanan lepas stomach dia nak masuk ke small intestine, dia lalu dekat sini. So dia tak akan masuk sekali debu banyak. You makan Big Mac seketul, masuk dekat intestine pun seketul. Tidak, dia akan buat take turn lah one by one. Sebab dekat mulut tadi you dah break down into small particle. Jadi bila dia masuk dalam stomach, dia akan masuk one by one. Okay? Nanti dia akan bercampur dengan gastric juice. So dekat sini sebenarnya kita ialah sebuah kilang production juga untuk menghasilkan makanan yang sangat-sangat sedap untuk tekak masing-masing lah. Tapi sebenarnya tekak tu rasa orang berbeza-beza. Apa yang berlaku dalam perut sama. Okay. Next kita ada small intestine. The small intestine is about 2.5 cm diameter and 6 meters long. 6 meter panjang. Panjang kan? So small intestine ni lah, inilah yang berlakunya proses penyerapan nutrien dan sebagainya lah dekat sini. Kalau you perasan, kita ada satu term, lately ni sangat familiar lah, term tu sangat famous. Cara nak kurus ialah dengan memotong usus. Inilah usus yang dipotong. Small intestine dengan colon, large intestine. Sebab apa dia potong? Untuk memendekkan masa perjalanan makanan dan jumlah makanan yang akan diabsorb pun sikit. So sebab tu kita boleh kontrol you punya berat badan. Okay, small intestine ni dia terbahagi kepada 3 region. Okay, you dah masuk dah di dalam negeri small intestine yang ada 3 daerah. Yang pertama kita panggil duodenum. Okay, duodenum ni sejurus selepas you enter stomach, lepas tu dia masuk small intestine, you akan berjumpa dengan ni duodenum dulu. So duodenum ni panjang dia 25 cm sahaja. Selepas duodenum baru you akan jumpa, itu kita panggil daerah yang seterusnya kita panggil jejunum. Okay, dah macam nama-nama dekat Korea dah. Okay, jejunum sepanjang 2.5 meter panjang. So dia sangat panjang lah compared to duodenum. Duodenum 25 cm tapi jejunum 2.5 meters long. And last sekali, sebelum intestine ni berjumpa dengan large intestine, itu kita panggil ileum. Ileum ni pun lagi panjang, 3.5 meters long. Okay. So, small intestine finish the process of digestion. Proses digestion tadi, kalau you ingat digestion tadi, dia hanyalah untuk mengecilkan ataupun untuk breakdown you punya makanan. So kat sinilah berlakunya daripada mulut tadi semuanya proses dia untuk kecilkan makanan you sahaja. Okay. Process of digestion and then they absorb nutrient. Dekat sini berlakunya proses untuk absorb nutrient, pass the residue to on the large intestine. Okay, bila dia dah sedut nutrient yang selebihnya, okay, macam kelapa lah, you dah ambil dia punya santan, kalau you rendam air lagi masih ada santan, tu kita panggil santan yang cair kan. Seterusnya, yang seterusnya santan cair tu dia berada dekat kita punya large intestine lah ataupun colon. So dekat dalam kita punya small intestine, there is a mucosa and submucosa, show circular fold called plicae circulaire which increase the surface area of absorption. Dengan adanya mucosa dan submucosa ini membantu nutrien dari nutrien dari makanan yang kita ambil tadi diserap. Okay, dia membantu. Dia seperti sponge, dia serap. Okay, finger-like extension of the mucosa called villi ataupun villi project from
the circular folds and it is further increase the surface area. Okay, yang inilah yang ni. Kalau you tengok small intestine kat dalam ni, tadi kita dah ada 3 layer, dekat stomach ada 3 layer, small intestine pun sama. Dekat layer yang dalam ni you akan nampak mucosa. Mucosa tu lah yang membantu juga kita punya structure ataupun structure small intestine dia jadi lembab. Bila lembab senang untuk kita absorb nutrien-nutrien tadi. Okay, next. Dah sampai dekat ileum last sekali dah. So panjang tadi 6 meter kan, 25 cm dekat duodenum, 2.5 meter dekat jejunum, dekat 3.5 meter ileum. Habis ileum, makanan tadi terus disambung kepada you punya large intestine. Large intestine also known as a colon. Okay, large intestine is larger in diameter and then the small intestine, but it's only, tapi large intestine ni dia besar dari segi diameter. Dia gemuk compared to small. Cuma yang membezakan dia lagi dari segi size dia, diameter, dan satu lagi kepanjangan. Large intestine dia lagi pendek daripada small intestine. Okay, kalau small intestine tadi 6 meter, kalau yang ni dia hanya ada 1 meter panjang sahaja. Kalau small intestine you ada 3 daerah, kita ada duodenum, jejunum dan ileum. But for large intestine we have 4. We have cecum, colon, rectum and anal canal. Okay, so cecum ni blunt pouch lah that extend inferior from ileocecal junction. Ileocecal ni ialah junction di antara ileum, small intestine nak ke large. So kita panggil ileum lah ataupun ileocecal junction. Okay, dekat sini kalau you nampak ni small, dia akan sambung dengan dekat sini ileocecal, lepas tu baru dia pergi dekat colon. Yang ni yang colon ni. Ascending ni semua orang tahu ascending dia menaik, transverse colon, lepas tu descending colon, turun. Alright, the longest portion of the large intestine is a colon yang terbahagi kepada 3, ascending, transverse dan juga descending. Okay, then we have rectum. Okay, continues from the sigmoid colon to the anal canal, has thick muscular layer. Last kali kita ada anal canal. Okay, the last 2 to 3 cm of digestive tract which continue from the rectum and open the outside at the anus. Okay, you nak berak ke, you nak apa ke, semua makanan yang tidak diperlukan, yang telah diabsorb, segala makanan waste. Hampas kelapa tadi kita nak buang, kita buang tu sampah. Tapi kalau dalam badan, kita akan buang dia melalui ni, dia akan lalu rectum, last sekali pergi dekat you punya anus, lepas tu baru boleh keluar. Okay, this is a function of large intestine. Please bear in your mind, ingat ada 4 function. Pertama untuk production of certain vitamin, and then yang kedua to absorb of fluid and electrolyte. Electrolyte ni kalau semua orang ingat, kita ada belajar tentang sodium channel, calcium channel, action potential. Okay, electrolyte itulah yang dibincangkan itu, dia disedut di sini ataupun dia diterima di dalam you punya large intestine. And then we have ada formation of feces and lastly the elimination of waste product. Okay, kita nak buang tadi, nak buang dah sisa-sisa makanan pergi ke anus. Okay, tu tadi kita discuss tentang you punya digestive tract, checkpoint kan, start daripada oral cavity hingga ke large intestine. For accessory organ, kita ada salivary gland, we have liver, we have gallbladder and also the lastly is a pancreas. Ada 4 sahaja accessory organ. So saliva ni, ni dekat bahagian pharynx, dekat bahagian mulut you. Okay, sebelum masuk ke esophagus, itu ada saliva gland. Okay, 3 pair of major salivary gland. Kita ada parotid gland, submandibular glands and small sublingual gland yang bertanda. Yang ini yang paling besar. Tempat-tempat lain ada, kecil saja. Tapi kalau you pergi jumpa mana-mana saintis yang buat study tentang human, dia hanya fokus pada 3 benda ni lah, parotid, sublingual dengan submandibular. Yang ni.
Ni gland-gland yang ada. Okay, dia yang rembeskan you punya saliva tadi tu. Okay, function of saliva include termasuklah untuk membersihkan action untuk bersihkan gigi you. It moisten and lubricate food during a mastication and swallowing. It dissolves certain molecules so that food can be taste. Okay, nampak ni. Selalu orang kata Ajinomoto itu ialah sumber perasa yang kelima ataupun rasa yang kelima yang tidak ditentukan namanya apa. Okay, saintis daripada Japan yang come up Ajinomoto ni ialah taste yang kelima sebab kita ada 4 taste sahaja yang di dunia ni yang semua orang tahu. Masam, manis, pahit dan masin. Okay, yang kelima semua orang tak tahu. Jadi saintis daripada Japan dia come out daripada ada satu medium tak sure nama benda tu. Dia bukan rumput laut ke apa tak ingat. Okay. So dia come out dengan satu lagi, dia tukar menjadi bentuk hablo seperti garam yang hasilnya Ajinomoto. Dia katakan juga Ajinomoto tersebut merupakan dia punya level of kalori ke benda lagi rendah daripada garam. Okay, itu sedikit iklan tapi medium tak pakai pula Ajinomoto. Itu based on study. So nak cakapnya dalam mulut kita sendiri pun you tak payahlah letak garam ke apa, dalam mulut kita sendiri pun dia dah boleh dissolve certain molecule supaya makanan yang you makan tadi boleh dirasa. Okay, then kita ada teeth, 2 different set of teeth develop in the mouth. Okay, you have a primary and deciduous. Ada 6 bulan hingga ke 2 tahun setengah, yang tu kita panggil primary lah, atau you cakap gigi susu. Kan? Okay, then kita ada secondary or permanent, iaitu berumur 6 tahun ke atas dia dah start tumbuh. So function untuk susu ni, untuk gigi ni ialah incisor, untuk bite makanan, untuk potong makanan, untuk cuspid atau canine, untuk grab seed, anterior food, okay, untuk grab, pegang makanan tu and then untuk mengoyakkan dia, okay, dan sebagainya lah. Lidah pula, lidah ni the largest and most movable organ in the oral cavity. Dekat dalam mulut kita yang boleh bergerak hanya lidah sahaja. Gigi boleh bergerak? Boleh. Kalau akar dia tak kuat dan dia dah rosak, tu bergerak lah. Tapi dia bergerak setempat. Right? So function lidah, manipulate the food in the mouth for mastication. Kalau you perasan sebenarnya lidah ni secara tak langsung dia juga menggerakkan makanan tu ke arah taste dia. Kalau you belajar nanti dalam lidah, dekat ada bahagian-bahagian lidah, kalau pahit dekat belakang, manis depan, kan? So bila you masuk makanan, lidah ni dia indirectly you akan nampak dia akan menjuruskan makanan yang you kunyah tersebut dekat bahagian mana. Sebab tu dia jadi taste dia lagi sedap. Alright. Then we have pancreas. So pancreas ni ada 2 function. Dia exocrine function that helps digestion. Okay. Lagi kita ada endocrine function that regulate blood sugar. So dekat pancreas ni berlaku 2 benda lah. Membantu untuk proses pencernaan dan juga membantu untuk mengawal ataupun to regulate blood sugar, kandungan gula di dalam darah. So dekat pancreas dia ada enzim yang kita panggil amylase, trypsin, peptidase dan lipase. Semua ni you dah pernah belajar lah sebelum ni. Ni hati. Tak ada pun bentuk love, semua tu tipu. Korang semua mudah tertipu. Hati bentuk love. Tidak, ni bentuk hati. Okay, hati. The liver is a large reddish. Dia berwarna merah yang paling besar lah dalam organ yang ada dalam kita punya badan. Okay, dia berat dia lebih kurang 1.5 kilo. On the anterior surface, the falciform ligament, a double fold peritoneum that attach the liver to the abdominal wall. Separate, dia ada 2 lobe, satu left, satu right. Okay, so dekat right lobe ni ada gallbladder. So liver function ada banyak. Kalau pancreas tadi ada 2 je, satu untuk endocrine, satu lagi untuk blood sugar kan. Okay, tapi kalau liver dia ada lebih kurang 2, 3, 6, 8, 10 lah. Okay, dia ada 10 function yang you kena ingat untuk digestive. Secretion, detox, synthesis, excretion, protein metabolism, synthesis of plasma protein, carbohydrate metabolism,
filtering, storage and lipid metabolism. Okay, this is a gallbladder. Gallbladder ni located betul-betul dekat hati, bawah sikit. Hati di bawah right lobe, sebelah kanan yang paling besar tadi. Okay, function dia untuk store and concentrate bile. To respond the intestinal hormone such as cholecystokinin. To empty and refill bile store. Right? To contribute regulating the composition of bile and to control the flow of bile into a small intestine. So ni ialah GI tract. GI tract tu apa? GI tract tu ialah gallbladder, intestine tract. Okay, ataupun nama lain dia apa yang dia tak ingat dah. The wall of digestive tract ada 4 layer. Mucosa, kalau dekat intestine tadi ada 2 je. Ada mucosa dan juga submucosa. Tetapi dekat GI tract dia ada mucosa, submucosa, muscular layer dan juga serous layer of serosa. Proses ni yang berlaku di dalam digestive system kita. You dah kenal dah organ, accessory organ, you dah kenal tract. Tapi apa sebenarnya proses setiap satu proses? You cuma nampak tadi 2 proses je. Satu digestion, satu absorption. Tapi yang sebenarnya bila kita detailkan, proses yang berlaku di dalam digestive system ialah ingestion, mechanical digestion, chemical digestion, movement, absorption dan juga elimination. Okay, apa tu ingestion? Ingestion, food must be placed into the mouth, active voluntary process. Ingestion lah. You nak start nak makan kan? That one is ingestion. And then secrete, different natural substances are secret itu to assist in digestion. And then kita ada mixing and propulsion. Ni mixing. Mixing ni pun berlaku dekat you punya oral cavity tadi. Kalau perasan dia bercampur dengan saliva. Kan? Lepas tu dia tolak dekat you punya esophagus. So di esophagus berlakunya peristalsis. Peristalsis tu ialah proses penolakan makanan dari esophagus ke stomach. Dia tak ada kaki nak bergerak. So macam mana dia bergerak? Dia mengembang dan menguncuk, contract and relax masa-masa di sekeliling esophagus tu. Okay, then we have a food breakdown. This one is a mechanical and chemical. We have absorption and defecation. Okay, yang ni you boleh untuk activity occurring in the mouth, pharynx and esophagus. Yang ni you boleh baca untuk extra knowledge betul. Okay. The deglutition of swallowing. Okay, cara untuk you telan sebenarnya proses dia ada 3 main step. First, a bolus form as tongue elevate against the palate. Okay, cara nak tolak lah tadi. Setiap kali you tolak makanan tanpa you sedar sebenarnya lidah you berada di atas. Dia tolak. Lidah you menyentuh langit. Okay, sebelum dia tertolak ke kawasan pharynx dan jatuh ke dalam esophagus. Okay, ni ada apa? Ni proses. Okay, kalau you nampak yang ni menguncup setiap kali makanan ni lalu ke atas dia kecil kan. So ini kita panggil proses peristalsis. Nampak tak gambar tu bergerak? Okay. You perasankan, you tengok betul-betul size ataupun ni size di atas makanan tu kecil. Saluran tu sempit. Yang itu proses dia contract. Lepas tu bila dia relax dia kembang, contract relax. Sebenarnya yang ni kalau you nampak, you tak nampak detail lah pergerakan tu. Kalau kita slow motion kan you akan nampak peristalsis berlaku. So pergerakan ni ialah peristalsis. Yang inilah yang berlaku dekat you punya tadi yang mana ada enzim-enzim tadi kan. So acid plus pepsin dia akan bentuk gastric juice. Okay, yang itu kita panggil dia chemical digestion of protein. Okay, kalau ada makanan yang you ambil itu protein, so protein itu akan bercampur dengan gastric juices. Siapa yang handle benda ni? You tak boleh handle pun. This is beyond our control. Dia, kalau kita boleh faham, dia secara automatik dah jadi. Tapi yang tu sebenarnya di bawah kita punya
CNS, parasympathetic lah. You tak boleh control pun pergerakan tersebut. Alright. And then we have muscular contraction, peristalsis. Ni muscular contraction yang menggerakkan makanan tu otot-otot. Otot-otot yang berada dekat saluran-saluran dia seperti esophagus, stomach, pergerakan-pergerakan tersebut lah. Okay. Pergerakan tu kita panggil mechanical. You nampak dia bergerak. Tapi you tak nampak pun enzim tu dia bercampur. Itu kita panggil chemical. Okay. Next we have ni. Sekejap. Yang ni yang berlaku dekat dalam you punya stomach. Big Mac tadi dah jatuh dah dekat stomach. Melalui esophagus dia jatuh satu-satu. So stomach you nampak dia vibrate kan? Yang vibrate tu ialah you punya muscle berada di dinding perut tu. Tu yang bergerak. So dia bergerak. Dekat sini pun akan berlakunya masih lagi food tu akan breakdown. Okay, dia jadikan partikel-partikel kecil. Okay, ada certain nutrient akan diserap di sini. Okay, ni activity of the stomach. Once the food has been well mixed, dekat stomach ni boleh dikatakan sebagai tempat kita nak mix semua benda lah. Makanan you semua dah sampai, dia campur. Okay, contraction and the peristalsis begin in the lower half of the stomach. Peristalsis ni berlaku dekat bahagian bawah ni. Okay, dia berlaku di bahagian bawah, lower half. Dia tak berlaku pada atas. Okay, sebab nanti you tak sempat nak simpan. Kalau dia berlaku daripada atas, makanan yang masuk terus push. So tak sempat nak mix lah. Okay, you kena ingat sebab stomach ni tadi fungsi dia juga untuk mixkan makanan. So sebab tu peristalsis hanya berlaku di halfway dekat belah bawah. Okay, the rest of the kind will be propelled backward into the stomach for further mixing. Okay, bila dia dah habis, baru dia akan tolak stomach. Last kali dia akan tolak ke small intestine. Dekat sinilah berlaku. Ni dah pergi dah small intestine ni. Ni dah masuk dah ni kan. Sebab dia dah nampak dah duodenum. Duodenum panjang dia 25 cm. Betul lah. So this compartment has 3 distinct portion, each which highly specialized for different digestive function. So setiap duodenum ni ada setempat dia sedut benda lain. Kalau dekat jejunum dia absorb benda lain. Ileum dia absorb benda lain. Okay. So the first ni dekat duodenum lah, chemical digestion is a very active dekat stage yang ni. Food is broken down into basic protein. So dekat sini lah makanan-makanan you ambil tadi dia pecah-pecah-pecah sampailah dia boleh menghasilkan kepada basic molekul iaitu protein, karbohidrat dengan lemak. Dekat sini diasingkan. Kalau kita buat complicated kan, kalau you buat secara manual dekat luar, ni bila dalam badan sebenarnya badan kita ni orang kata the best creature lah daripada Allah SWT kan. Complete semua ada. Kita ni boleh jadikan kilang bergerak juga. Okay, how you nak discriminate of protein, carbohydrate and fat. Dekat sinilah berlakunya di duodenum. Okay. In addition, the enzyme pancreatic juice contain a rich supply of bicarbonate which make it very basic. Jadi dia ada juga dia dah masuk dekat duodenum ni tadi. Okay, dekat small intestine. So mestilah ada agent-agent. Macam mana kalau tak, macam mana dia boleh distinguish how they can discriminate between those 3 molecule, protein, karbohidrat dan juga fat. So dia ada bantuan daripada enzim-enzim yang dihasilkan dekat pankreas ataupun kita panggil tadi gastric juice. Yang tu dia akan membantu untuk mengecilkan lagi molekul kepada bentuk-bentuk basic. Okay. So key dia ialah nutrient absorption. Dekat berlaku di small intestine dia, nutrient absorption. So next kita tengok, okay, yang ni dekat large pula. Okay. Kalau you perasan yang ni, okay, duodenum ni small intestine. Kan? Alright, ni stomach, duodenum ni small intestine, dia pergi kat jejunum, barulah dia pergi jumpa ileum. So ileum ialah kawasan yang paling last ataupun daerah yang terakhir di dalam small intestine. Dia akan hantar lagi makanan-makanan yang ada dalam badan kita tadi kepada colon ataupun kita panggil large intestine ni tadi. Dia akan hantar melalui cecum. So dekat cecum ni
ada satu kita panggil ileocecal valve. Okay, antara ileum dan cecal ada ileocecal valve. Yang ni dia nak make sure juga. Kalau valve ni you kena tahu, valve function dia untuk make sure laluan tu one way saja. Sebab tu dia ada. Alright. Ni you tengok gambar cecal yang bergerak ni, kembang kuncup tu kan. Kecil lepas tu besar, kecil besar. Yang ini proses dia nak tolak makanan tu tadi. Okey, ni. Dia tolak makanan masuk ke dalam ascending column. Ni ileocecal valve. Nampak tak? Makanan yang dah keluar pergi ke ascending kan. So dia tak ada patah balik. Okay, so function valve to make the anything that pass through of the valve one way only. Alright. So barulah dia pergi kepada large intestine ni. Dia pergi ke ascending, lepas tu dia pergi ke transverse, lepas tu pergi ke descending. Okay, last kali you tengok dekat sigmoid colon ni. Okay, dia asingkan gas pula. Gas dengan faces. Faces ni najis you lah. Yang terakhir dia nak buang. Okay, last dah pergi rectum, lepas tu pergi ke anus. Kalau you perasan baby-baby semua tu kan, dia susah nak berak. Sometimes doktor korek bontot dia kan. Untuk keluarkan tahi tu, okay, yang itu dekat kawasan last lah, dekat antara anus dengan rectum dah untuk tarik keluar. Sebab baby yang that first time they introduce to food, 6 months and above, kadang-kadang perut dia terkejut terima makanan solid, jadi dia masih tak boleh nak adapt peristalsis tu, dia punya bahagian dalam badan. Sometimes kita kena bantu dia untuk keluarkan najis. Ni tadi, ni si Patrick dia makan banyak sangat Big Mac. So apa yang berlaku nanti you nampak najis dia pun banyak lah. Okay, ni hormone control. Semua orang kena ingat, in stomach kita ada gastrin, dalam duodenum kita ada secreting gastric inhibitory peptide dengan cholecystokinin. Okay, so tolong ingat sampai akhir. Ada soalan? Masih ada ke tak ada orang dah? Ada. Sekejap kita take 5 sekejap.
Oh, dah 5 minit belum? Alright, so next kita proceed untuk part B. Okay, part B, digestive system, yang ni dia lebih kepada tadi you dah belajar anatomi fisiologi, you dah belajar proses. So yang ni dia fokus kepada chemical reaction ataupun benda-benda yang lebih detail breakdown food tu kepada yang molekul kecil apa yang berlaku. Alright, chemical digestion and absorption of nutrient, water, electrolyte, vitamin and mineral. Tadi Madam bagi tahu dia ada absorption, ada degradation kan dia berlaku kat situ, tapi you tak tahu bahagian mana yang dia serap vitamin, dekat part mana dia serap air, dekat part mana dia serap nutrien, dekat part mana dia serap electrolyte. Okay, so dekat sini kalau you tengok pada gambar rajah, kita ada oral cavity, teeth, tongue, salivary gland, pharynx, esophagus, stomach dan sebagainya sampailah ke large intestine. Okay, so dekat sini dia dah explain lah in detail apa yang berlaku. Tadi kita cakap pasal ada liver function ada 10 kan. Function apa lagi tadi yang ada elimination. So dekat sini dia dah bagi tahu oral cavity, teeth, tongue dia berlakunya proses, mechanical process, moistening, mixing with salivary secretion. So pastikan semua orang ambil tahu gambar ni sekurang-kurangnya. Sebab at least bila you tahu apa yang berlaku pada gambar ni, so you know what is the actually focusing based on the smallest part lah. Okay, you tak ada white dah, so sekarang ni you dah lebih fokus. Kat sini ada term ni je, kat sini term ni. Alright, so bila kita sentuh tentang chemical digestion, okay, ni intestine yang you nampak ni, intestine small dengan large. Kita tak adalah lukis double macam dekat dalam anatomi fisiologi. Kalau dalam anatomi fisiologi, you nampak intestine, yang small intestine ni berada di tengah-tengah, yang large intestine berada di sekeliling dia kan. Maksudnya small tengah, luar, outer tu ialah large. Bila kita nak guna gambar rajah, kita terus buat penyambungan terus. Small terus sambung dengan large. Okay,
So chemical digestion break down large complex molecule you sebelum ni chapter 1 chapter 2 kita punya sekejap ada orang request ke nak masuk grup? Hello? Ada. Okay, dengar tak? Dengar. Ada. Alright. Okay, enzyme. Ingat enzyme dia tak alter pun you punya reaction. Dia cuma pastikan you punya reaction berlaku di dalam badan, di dalam digestive tu berlaku dengan kerap. Okay, dan cepatlah. So absorption is a process of simple molecule resulted from chemical digestion passed through cell. Okay, bila kita dah mengecilkan molekul-molekul makanan tadi, barulah boleh absorb. Okay, bila dia dah absorb barulah ada reaction-reaction yang lain ataupun proses-proses chemical yang lain. So absorption ni dia macam biasa, you kena faham proses simple molecule resulted from chemical digestion passed through cell membrane of the lining in the small intestine or large intestine into the blood or lymph capillary. Okay, semua yang kita absorb ni masuk kat mana? Dekat dalam darah. Okay, darah yang akan mengalir kan. Kalau you tengok dalam YouTube channel yang Madam share, kalau you scroll fisiologi anatomi setiap-setiap chapter tu, you akan nampak darah dia membawa oksigen. Dekat dalam tu pun ada elektrolit lain. Elektrolit itu datangnya dari mana? Ni dari makanan yang diabsorb tadi. Okay, water is absorbed throughout the length of the digestive tract by osmosis. So you makan tadi ada air juga sebenarnya.
Tapi bukanlah air yang kita minum. Yang ni kita cerita tentang makanan saja. Makanan dah dicampur dengan saliva dan sebagainya, dia moist, dia lembab. Jadi lembab mesti ada air. Jadi air yang berlebihan tu akan diserap di kawasan seluruh badan melalui proses osmosis. So semua water soluble vitamin are easily absorbed and diffused lah by diffusion. So semuanya yang water soluble vitamin ni tadi senang untuk diserap atau disedut dengan kaedah diffusion. Electrolyte are absorbed by diffusion and active transport. Most absorption of a simple sugar and amino acid. So electrolyte kebanyakan yang diserap ialah sugar, simple sugar dan juga amino acid. Amino acid ni ialah dari mana? Dia daripada protein. Okay? Yang ni kalau you boleh ingatlah synthesis of product, synthesis of food, apa jadi? Daripada besar terus jadi kecil, molekul protein. So lepas molekul protein dia boleh breakdown into apa partikel lagi. Itu yang kita belajar lah, itu yang berlaku di dalam digestive. Okay, macam ni you nampak dietary fat ni lemak. Okay, lemak yang kita nampak yang you makan dia berbentuk macam ni. Okay, bila dia pergi ke pankreas dia akan bercampur dengan enzim untuk berlakunya proses chemical reaction. So dia akan jadi pecah macam ni sampailah menjadi molekul paling kecil untuk senang diabsorb. Lemak ada dua, satu lemak baik dan lemak tak baik. Yang ni semua orang tahu. Dekat TV pun ada lemak tepu dan lemak tak tepu. Okay, yang itulah lemak yang kita, apa yang badan perlukan itu yang dia absorb. Yang tak perlukan dia buang. Walaupun lemak tu bagus tapi bukan badan perlu, so dia akan buang lah. Okay, yang ni yang berlaku. Digestion and absorption. Ingat ni digestion and absorption, ni major function digestive system. So esophagus, okay, apa yang berlaku kat sini? Makanan you dah masuk dekat esophagus, water dia akan sedut lah. Okay, ethyl alcohol. Water melalui kaedah osmosis. And then dia pergi ke duodenum. Okay, dekat duodenum apa yang berlaku? Calcium, magnesium and iron disedut, diabsorb. Alright. And then kita ada active absorb. Yang ni dia dah explain lah dekat sebelah sini. Kalau you tengok apa yang dia absorb, apa yang berlaku telah diceritakan di dalam satu gambar ni. Okay, dekat ileum kita diserap vitamin B12. Okay, dekat colon potassium and the water sekali. Sodium chloride, short chain fatty acid and volatile fatty acid from fiber digestion. So yang ini digestion and absorption of carbohydrate. Semua makanan you ambil ada protein, ada karbohidrat, ada zinc, ada magnesium, ada fat kan. So macam mana dia nak breakdown into small molecule? So from starch lah. Okay, combine with the many glucose molecule. So akan dibantu oleh amylase. Amylase ni ialah sejenis enzim. Okay, dia dibantu oleh amylase baru dia akan pecah kepada dua partikel iaitu membentuk maltose. Apa itu maltose? Maltose ialah gabungan glukos dan glukos. Bila ada dua glukos kita panggil dia maltose. So bila dia dah partikel dah kecil ni, glukos barulah diserap ke dalam blood vessel. Okay, dalam darah you lah. Sebab tu adanya kandungan gula dalam darah. Sebab tu kita boleh check you ada kencing manis ke tak, kan ada gula dalam darah ke tak. Okay, semua tu based on makanan yang kita ambil lah hari-hari. And then next kita pergi kepada sucrose pula. Sucrose tu ialah daripada glucose dan fructose. Okay, dia akan membentuk, dia terhasil ni, sucrose ni terbentuk oleh glucose satu dan fructose satu pun diserap di dalam blood vessel. Okay, so inilah yang berlaku chemical reaction kalau kita buat secara detail. Kalau you pergi dalam degree holder, you belajar dalam chemistry. Kita panggil biochemistry. So yang tu you akan belajar detail lah bagaimana breakdown food daripada molekul yang paling besar kepada basic molekul to simplest molekul atau particle. Okay. Carbohydrate. Okay. Ni digestion and absorption. Kita makan karbohidrat yang kita ambil. Tapi yang berlaku dalam perut, okay, dia akan bercampur dengan saliva, dengan pancreatic amylase ni ialah kita punya enzim. Dia akan disaccharide. Disaccharide ni terdiri daripada sucrose, maltose dan lactose. Yang ni ialah basic component untuk karbohidrat. Okay. Okay, disaccharide pula. Disaccharide, okay, yang dibantu oleh sucrase, maltase dan lactase.
Ni nama enzim Kalau ada SE hujung ni enzim. Dibantu, dia akan membentuk monosaccharide. Mono maksudnya satu. Okey, ni maksudnya molekul ni besar sedana kepada kecil. So monosaccharide terdiri daripada glukos campur fruktos, glukos campur glukos, glukos campur galactose. Okey, kalau glukos fruktos dia daripada sucrose. Kalau maltose glukos. So ni kena ingat Okey, ni protein pula. Kalau karbohidrat dia ada dua step. Karbohidrat kepada disaccharide, last sekali komponen paling kecil dia ialah monosaccharide. Monosaccharide tu you ada glukos, glucose, fructose, glukos dan galactose. Okey, kalau yang protein pula, okey, protein yang besar, unit yang tengah-tengah dia ialah peptide. Okey, yang paling kecil kita panggil dia amino acid. So protein yang dimakan, dia masuk dalam kawasan digestive tract, dia akan dibantu oleh enzim yang kita panggil pepsin ataupun trypsin. Kalau dekat perut dia jumpalah pepsin, kalau dia dekat pankreas dia jumpa trypsin. Dia akan membantu chemical reaction dan mempercepatkan membentuk peptide. Okey, peptide seterusnya akan dikecilkan lagi dengan kehadiran peptidase dan peptidase di dalam small intestine dan pankreas untuk membentuk amino acid. Okey, ini protein. Molekul yang terbesar, molekul terkecil dia. Fat, lemak. So lemak, fat dia akan dibantu ataupun enzim dia kita panggil bile, lepas tu dia membentuk emulsified fat. Dengan kehadiran lipase dia akan membentuk monoglyceride and free fatty acid. Okey, ni ialah molekul kecil. Besar fat, kecil kita panggil monoglyceride. So kalau vitamin, vitamin semua orang tahulah dia ada water soluble, ada fat soluble. Fat soluble maksudnya dia senang dicernakan, senang diabsorb di dalam lemak. Kalau water soluble dia senang untuk diabsorb di dalam air. Okay, so ni dia ada certain ni. Kalau untuk vitamin A, D, E, K, dia untuk fat, dia larut dalam lemak. Kalau vitamin B dan C, dia larut dalam air. Vitamin A ni dia beta carotene form, dia also water soluble lah. So boleh dikatakan water soluble vitamin kita ada 3, C, A, B. CAB, C, A, B. Kalau fat, adik. Ni rasa semua dah belajar kot dulu. Ni sebagai revision sahajalah. Okey, kalau untuk air dan juga garam, dia selalunya dia sedut dekat mana? Dia dekat dinding wall kita tadilah, dekat ileum. Okey. Dekat mana-mana bahagian yang kalau you tengok dekat sini, small intestine is water in which salt is dissolved. Okey, dekat small intestine ni dia ada banyak air dekat di mana garam akan dissolve, right? So basically garam dekat intestine ni lah yang akan kita sangkut. So fiber ni indigestible and move throughout the digestive without being broken down. So makanan-makanan yang kaya dengan fiber basically susah, dia tidak dicernakan lah, bukan dia tak dicernakan saja suka-suka, tapi dia dikatakan clean food, fiber, dia memang yang masuk semuanya molekulnya telah dikecilkan. Okay, yang boleh diabsorb secara terus oleh kita punya digestive system kita, digestive tract. Alright, okay, ni yang kita nampak Kalau katalah something wrong dengan you punya colon ataupun intestine. Yang ni kita dah pergi kepada device. Tadi kita dah belajar dah dia punya anatomi fisiologi proses. So if anything happen to your colon, to your intestine, apa alat yang kita boleh guna untuk kita check? Oh, colon you ada tumbuh, ada apa ni? Tak adalah tumbuh pokok tapi ada ketumbuhan. Ada apa nama panggil dia? Dia tak ingat ada dia punya term dia. Okay, ada tumor kecil. So macam mana kita nak tahu colon you okey ke tak? Kita menggunakan satu alat yang dipanggil endoskopi. Okay, endoskopi ni ialah satu sistem yang terdiri daripada kamera sistem
Okay, ada camera system, ada computer system dan recording lah. Maksudnya yang you nampak dekat gambar ni ada satu tube panjang dimasukkan ke dalam 3 tempat saja yang boleh. Pertama dia akan masuk dekat mulut, seterusnya akan pergi ke esophagus, masuk ke stomach, terus pergi dekat you punya small intestine dan large intestine. Okay, tube tau, tube dia masuk. Yang kedua, dia boleh masuk dekat hidung, masuk dekat nose, pergi kat pharynx, masuk ke esophagus dan masih lagi track yang sama sehingga you punya anus. Track yang ketiga, point yang ketiga, you punya endoskop boleh masuk, tube tu tadi boleh masuk daripada bawah pula. Daripada anus you, masuk ke rectum, pergi kat large, pergi ke small intestine. Nak tengok apa yang berlaku dekat you punya digestive system. Adakah tersumbat? Ataupun adakah usus you kotor ke apa? Kalau you pernah dengar orang jual aloe vera, dia cakap oh ada kerak usus. Sebenarnya tak tak ada pun benda tu. Jadi benda ni lah yang kita panggil endoskop. Kita nak tengok keadaan dalam you punya digestive tract. Okay, the function of the equipment to be inserted into body cavity to capture image. Dia fungsi dia untuk tangkap image, untuk ambil gambar, taking a sample. Katalah okay, mungkin berlaku sedikit orang kata usus you bocor ke apa ke kan. So macam mana kita tahu? Kita kena ambil sampel. Jadi dekat hujung tube ni ada kamera dan juga boleh masukkan forceps untuk ambil sampel kat dalam. Inilah dia sistem tu. So kita ada LCD monitor. Yang ni tube yang you nampak yang panjang warna hitam ni lah yang dimasukkan dalam badan manusia tu. Dekat sama ada 3 tempat lah Medan cakap tadi, mulut, hidung atau kat buntut. Okay, ni camera system. Yang ini ialah you punya driver ataupun doktor, dia hanya pegang yang ini saja, ni dengan ni. Tapi yang masuk kat dalam badan kita ni, start daripada sini, dia start dekat sini lah nombor 3. Sini ikutlah panjang mana nak pergi. Kalau kita punya small intestine tadi panjang dia 6 meter, so 6 meter lah panjang dia. Okay, tapi doktor takkanlah tak bijak sangat, dia tak akan pergi ke 6 meter ni pendek sangat, pendek nanti tergantung, so dia akan masuk daripada bawah. Mungkin cepat sikit kalau kita masukkan daripada buntut nak ke small intestine, macam tu. Yang ni dekat depan tube tadi. Okay, ni depan tube, you akan nampak ni light ataupun lampu untuk guide dalam tu. Dia jadi torchlight lah sebab nanti tube masuk, siapa nak nampak, macam ni kita nak boleh nampak overview dalam digestive tract tu. So perlu ada lampu, yang ni air untuk mencuci laluan. Sebab badan kita sentiasa ada makanan. Kalau you masukkan tube, you ada lampu tapi tube tu akan tersekat disebabkan makanan. Jadi water jet ni dia nak bersihkan laluan tu lah. Supaya nampak, ni objective lens. Yang ni lah kamera dia tu. Kamera ni yang akan nampak. Oh dekat sini lah ada ada ketumbuhan. Kalau ketumbuhan ni dia dah nampak, so dia perlu potong. Macam nak potong? You nampak biopsy channel. So dekat warna hijau ni akan keluar satu forceps. Ataupun kita panggil kalau bahasa kampung kita cakap ada satu gunting lah. Gunting tu saiz kecil untuk potong lam tersebut dan bawa naik keluar daripada dalam badan. Okay, ini equipment untuk digestive. Okay, macam mana nak use dia? 4 meja tak lah. Ada kolon, melibatkan usus, OGDS, URCP, EUS. So 4 prosedur untuk berbeza-beza. Yang ni kolon. Kolon kan? Yang ni yang Mena kata tu dia masuk daripada buntut terus pergi kat kolon you. Yang ni yang doktor view. Kan ada kamera, ni yang doktor nampak. Oh macam ni kolon dia bersih, bagusnya budak ni. Kotor, kotor lah. Okay, selalunya patient yang nak buat skop dinasihatkan untuk berpuasa. Okay. Yang ni kita panggil OGDS. OGDS ni esophageal. Yang ni dia nak check you punya esophagus you dengan sampai ke stomach lah, pendek je lah. Adakah saluran esophagus you okey ke tak ke kan? Okay, yang ni kita panggil ECRP. ECRP ni dia nak tengok you punya rectangle of cholangopancreatography. Yang ni lebih kepada nak tengok you punya pancreas. Okay, ni di dalam GI lah, gastrointestinal punya tract. Last kali kita ada endoscopic ultrasound.
Okay, relatively new procedure combining standard endoscope dengan ultrasound. Okay, yang ini dia cuma upgrade. Daripada 3 tadi you boleh buat, cuma plus yang ni dia ada ultrasound. Alright, so itu sahaja. Stop presenting. Dengar ke tak? Alhamdulillah. Dengar. Ingatkan dah hanyut. Okay, Madam nak share lah yang untuk kolon tadi kan, masa zaman Madam praktikal dulu, Madam praktikal di one of private hospital di Malaysia lah. Okay, patient ni dia daripada Indonesia. So doktor dah, kita dah advise, okay, nurses and doctors dah advise patient kena berpuasa. Kenapa agak-agaknya doktor suruh patient berpuasa? Bersihkan perut. So apa yang jadi, ni eksperimen Madam sampai hari ni Madam masih terbayang lagi. Apa yang jadi, sewaktu kita nak buat scope, okay, patient ni dia baring, sebab kita buat kolon, kalau you perasan kolon dia masuk dekat bontot kan, masuk je dekat bontot, baru halfway, tak sampai half lah, masuk sikit je, lebih kurang panjang jari ni kot, panjang jari Madam ni, dia punya najis je, terpecik-pecik keluar. Okay, sangat-sangat menggelikan lah. Itu experience Madam lah waktu handle endoscope ni, endoscope patient. Jadi bila kita masuk, najis tu keluar. So sebab tu kalau you perasan dekat dalam tube tadi Madam kata ada air untuk membersihkan laluan. Benda tu terpaksa dibuat banyak kali sikit lah. Makanan tu nak flush away, nak kena keluarkan. Kalau tidak, kamera tu tak boleh detect dekat bahagian kolon mana yang ada problem. 2 minggu kot Madam tak makan masa tu. 2 minggu ke 2 minggu lebih sebab ternampak najis-najis tu. Cair, Itu contoh ada banyak lagi contoh mesin-mesin yang seronok lah sebenarnya kerja dengan you terlibat dalam biomedical ni. Ada soalan tak sepanjang untuk digestive system? Faham tak? Faham. Faham. Ingat kita ada 4 benda yang untuk chemical breakdown tu. You kena tahu karbohidrat, protein, and then kita ada fat, garam, gula, air, gula tak ada. So kena ingat dia sedut, dia absorb dekat mana, digestion, enzim apa terlibat. So Madam rasa itu saja untuk hari ni. Besok free tak esok? Sebab Madam ada hutang 1 chapter je lagi dengan you guys, renal. Siannya. Hari Ahad memang Madam tak boleh nak buat kelas. Tak apalah, nanti kita jumpa hari Rabu lagi lah, kita proceed dengan chapter yang terakhir, boleh? Okay, boleh. Boleh Madam. Alright, so Madam nak minta jasa baik semua pelajar. On camera lah Madam nak ambil gambar. Lama tak tengok, rindu pula. Okay, Anan nampak. Okay, tak apalah. Yang lain ni macam mungkin Madam ni husnuzon, lain tak okey lah kot kan. Okay, 1, 2, 3. Alright, so thank you semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Madam. Madam.